Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ucapkan selamat datanglah dekat Danny Kita mula je okey Danny? Berdua pun tak apalah. Sebab meeting ni nanti Ustazah record, Ustazah hantar dalam WhatsApp. Boleh Danny? Boleh. Okey, boleh Okey, untuk permulaan ni Ustazah nak kita baca sama-sama, baca serentak doa belajar Bismillahirrahmanirrahim. Buka mic Danny Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulakan saya share sekejap screen. Okey, boleh mula. Saya harap dekat tepi kamu dah ada nota yang saya hantar tadi dalam grup WhatsApp tadi. Okey, ni nota tajuk Malu Perisai Iman. Okey, lepas tu buka juga buku teks Pendidikan Islam. Letak di tepi. Buka muka surat 184. Okey. Jadi, untuk itu kita teruskanlah kita mulakan dengan pengenalan lah Untuk tajuk Malu Perisai Iman, kita ada semua sekali ada 6 subtajuk ataupun biasa kita sebut subtopik. Okey. Apakah subtopik ataupun tajuk-tajuk kecil yang perlu dikuasai di bawah tajuk Malu Perisai Iman ni? Okey. Pertama, pengertian malu. Pengertian malu. Kedua, dalil nakli tentang malu. Okey, dalil nakli ni maksudnya kamu boleh beri dalil di manakah dalam Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang malu. Di situlah peri pentingnya kita tahu kalau ada dalil bermaksud dia sudah jadi tuntutan agama, sudah jadi keperluan. Okey Itu perkara kedua yang perlu kamu kuasai di bawah tajuk malu. Kemudian subtopik yang ketiga, contoh malu Rasulullah. Okey, Rasulullah tu bersifat malu. Jadi apa contoh baginda bersifat malu? Tu kita kena tahu dan faham. Kemudian sifat malu yang dituntut dan seterusnya subtajuk yang kelima, sifat malu yang dilarang. Jadi kamu mesti tahu membezakan situasi malu yang boleh dan malu yang dilarang. Okey? Kemudian subtopik 6, berkaitan hubungan malu dengan iman. Bagaimanakah iman seseorang menentukan sifat malunya atau bagaimanakah sifat malu memberi penanda aras kepada tahap keimanan. Okey, kemudian subtajuk 7 iaitu tajuk kecil yang ketujuh ialah kepentingan sifat malu dan seterusnya ada latihan. Okey? Okey, Danny, awak ikut saya, follow saya rapat-rapat dan salin Salin mana yang sempat, awak kecap je. Kalau dah terlepas tu awak kecap yang saya sedang terang. Yang terlepas tu nanti cover balik bila saya post dalam WhatsApp nanti Okey, jadi maksud malu, Maksud malu terbahagi kepada dua lah. Mesti wajib, mesti tahu Malu ialah berdefinisi ataupun pengertian mesti kita tahu dari sudut bahasa dan istilah. Okey. So apakah pengertian malu dari sudut bahasa? Kembali kepada perasaan. Okey. Salin Danny. Perasaan Apa dia Danny? Perasaan. Kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Segan. Okey, kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. So, kena tahu malu ini adalah fitrah. Apa itu fitrah? Benda yang semula jadi yang Allah dah install dalam diri kita.
So, bila kita tak malu bermaksud kita melawan fitrah. Bila kita melawan fitrah bermaksud kita melanggar ketetapan yang Allah dah tetapkan. Jadi, malu ini adalah fitrah. Okey? Okey, jadi kita pergi kepada maksud malu dari sudut istilah. Ya, perasaan apa? Salin perasaan aib atau tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Okey? Okey, jadi boleh ulang balik tak Denny? Boleh tak bacakan pada saya definisi penuh pengertian malu dari sudut istilah? Denny? Baca pengertian malu dari sudut istilah. Perasaan aib atau tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Okey. Tepat ya Denny. So kalau dalam peksa jawab macam tu, dapat full mark 2 markah. Peksa ke kita ni? Entahlah kan. Tak tahulah kita ni peksa ke tidak Okey. Seterusnya kita pergi kepada subtajuk yang kedua iaitu dalil nakli. Okey, dalil nakli. Dalil nakli ni apa Denny? Kita petik kat mana dalil nakli? Kita petik di mana? Dari Al-Quran dan hadis. Bila dalil itu menceritakan tentang ketetapan kewajipan ibadah tu disebut di dalam Al-Quran dan disebut oleh Rasulullah di dalam hadis, dia jadi dalil nakli. Okey, jadi dalil nakli di sini ada 2 saja saya petik sebab kalau dalam buku teks semua sekali ada 4 Okey. Jadi di sini saya hanya petik dari dalil surah Al-Qasas ayat 25 Okey, ayat 25 dari surah Al-Qasas bunyinya Okey. Salah seorang perempuan 2 beradik itu datang mendapatkan Nabi Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu. Sambil berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami. Okey, ni Ustazah nak cerita sikit ini adalah kisah Nabi Musa yang bertemu dengan 2 anak gadis Nabi Syuaib. Okey, kalau kamu ingat flow cerita kisah Nabi Musa lari daripada Mesir kerana telah menumbuk seseorang sehingga meninggal. Okey, jadi bila Nabi Musa lari daripada Mesir, Nabi Musa tiba di satu perkampungan di mana di situlah Nabi Musa jumpa dengan 2 anak gadis Nabi Syuaib. Nabi Musa nampak 2 orang anak gadis yang perempuan, lepas tu kena berpenat-penat mengangkat air untuk memberi gembala kambing minum. Jadi sebab Nabi Musa nampak orang perempuan angkat air, Nabi Musa kesian. Jadi Nabi Musa tolong. Nabi Musa tolong anak Nabi Syuaib angkat air dan beri minum binatang ternakan Nabi Syuaib. Jadi bila anak perempuan Nabi Syuaib pulang, mereka menceritakan ada seorang pemuda yang membantu mereka mengangkat air dan memberi minum binatang ternakan. Jadi Nabi Syuaib mengarahkan anak gadisnya menjemput Nabi Musa ke rumah untuk jamuan makan sebagai membalas budi. Jadi di sini kelas, saya nak terangkan jugalah di dalam ayat surah Al-Qasas ayat 25 ni, Allah sendiri yang menyebut perkataan istihya ni. Apa maksud istihya? Tersipu-sipu malu. Jadi sebenarnya memang malu merupakan tuntutan yang ada dalam agama Islam. Okey, itu tentang dalil surah Al-Qasas ayat 25. Seterusnya, hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Ini adalah hadis
yang menunjukkan Nabi sarkastik lah dengan orang yang tak malu. Nabi kata, suka hati hang lah kalau hang tak malu, hang buat lah apa hang suka. Macam tu lah lebih kurang ayat hadis ni. Jadi Nabi sangat marah kalau kita umat Muhammad ni tak ada sifat malu. Okey? Jadi kesimpulannya, boleh bacalah di situ ya. Malu merupakan cerminan maruah diri seseorang. Jika hilang malu, hilanglah maruah diri. Dan malu adalah adab yang baik, memberi kelebihan dan menunjukkan kemuliaan. Denny, saya minta 2 minit sekejap Sekejap Anak tolong Umi dia kata jangan dengar suara. Apa ni? Dia tengah mengajar. Tak dengar cakap Umi Tengok pensel tu saya pasal faham. Safia, Mas, masuk dalam buka pensel kamu. Safia, awak tu standby. Awak ada kelas 2. Subjek apa hari ni? Dah tukar belum? Umi nak pasang charger. Aku nak pasang charger. Belum. Kamu dah kemas ke file? Dah susun ke ikut hari? Jangan, Safia ya. Okey, sorry. Ustazah teruskan Okey, seterusnya kita pergi kepada subtajuk yang ketiga, contoh sifat malu yang menjadi amalan Rasulullah SAW ialah contoh gigih solat malam. Okey, kenapa Rasulullah gigih solat malam? Kerana Rasulullah malu dengan Allah yang bagi Rasulullah banyak nikmat. Dan malu dengan Allah yang betapa Allah menjamin baginda masuk syurga. Jadi, untuk menunjukkan rasa kesyukuran, maka Rasulullah rajin solat malam sampai bengkak-bengkak kaki. Ya, itu menunjukkan Rasulullah menjaga ibadahnya kerana malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perasaan malu kepada Allah mendorong Rasulullah melaksanakan banyak ibadah untuk menunjukkan rasa syukur. Contohnya Rasulullah banyak solat malam dengan gigih sehingga kedua-dua kaki baginda bengkak demi menunjukkan kesyukuran kepada Allah. Ustazah saja olah ayat ni macam ni. Kalau dalam buku teks ayat dia lain sikit. Sebabnya Ustazah cuba nak biasakan kamu dengan corak olahan ayat berbentuk isi dan huraian. Ustazah ulang lagi sekali. Harap kamu masih ingat bila dalam soalan kebat kita letak contoh, dia jadi apa? Dia jadi huraian lengkap. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada subtajuk 4. Dia ni boleh tengoklah dekat buku teks tu kan. Apa? Tengok dekat buku teks muka surat 180 186. Boleh tengok dalam buku teks dan boleh lengkapkan jadual yang Ustazah bagi ni. Tapi tak apalah, kita buat sama-sama. Ya. Mana yang dapat dia ni kejar Okey. Malu yang dituntut ada 4 contoh. Pertama, malu melakukan perkara maksiat dan haram. Contohnya, malu berjudi, malu mengumpat dan malu mengutuk rakan. Kemudian, B ni, meninggalkan solat fardu, makan siang hari. Okey, makan siang hari pada bulan Ramadan. Ni malu apa ni? Malu melanggar. Sorry. Lari pula. Okey, semula Malu melanggar perintah Allah. Okey, masukkan dalam
ruangan kosong tu. Malu melanggar perintah Allah. Apa contohnya? Malu meninggalkan solat fardu dan malu makan siang pada bulan Ramadan. Kemudian sifat malu yang dituntut yang ketiga, malu meninggalkan perkara sunnah, iaitu tidak menunaikan solat sunat rawatib ataupun tidak menderma bila rakan kesusahan. Denny? Ya. Solat sunat rawatib tu apa Denny? Tahu. Solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Solat sunat sebelum dan selepas solat fardu. Contohnya solat subuh ada solat sunat sebelum subuh. Solat zuhur ada solat sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur. Itu adalah amalan sunnah yang Rasulullah tak pernah tinggal. Jadi sepatutnya kita malu dengan Allah, malu dengan Rasulullah yang confirm masuk syurga tu sebab Rasulullah tak pernah tinggal solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ialah solat sunat qabliyah dan ba'diyah, iaitu solat sunat sebelum dan selepas solat fardu. Okey, seterusnya Ustazah terangkan sifat malu yang dituntut yang keempat. Malu mengerjakan perkara makruh. Okey, makruh ni apa? Makruh ni ialah perkara yang dibenci Allah. Perkara makruh ialah perkara yang dibenci Allah. Jadi sepatutnya kita malu nak buat. Okey, apa contoh-contoh perkara makruh yang malu sepatutnya kita kena malu nak buat? Makan dengan tangan kiri. Kalau makan dengan sudu, makan stick biasanya kan. Pisau dekat sebelah kanan. Jadi garpu sebelah kiri. Jadi tak nak kita kena makan cocok daging tu dengan garpu dan suap daging tu ke mulut dengan tangan kiri. Jadi kalau makan steak ataupun makan chicken chop misalnya, usahalah lepas cut daging tu dengan pisau, tukar garpu ke tangan kanan supaya kita tak makan dengan tangan kiri. Kemudian berbual kosong. Berbual kosong, contoh paling mudah berbual kosong. Tunggu cikgu masuk kelas, cikgu lambat masuk kelas, kita pun berbual benda-benda tak perlu. Itu adalah perkara yang makruh. Dan bercakap dengan tidak sopan. Sangat tak sopan kalau sambil bercakap dengan kawan, kita panggil kawan. Bodoh lah. Lebih kurang macam tu lah kan. Contohnya, jadi tak sopan bila kita panggil kawan macam tu. Jadi sepatutnya kita malu nak buat macam tu. Okey, seterusnya kita terus pergi ke subtajuk yang ke-5. Okey, sifat malu yang dilarang. Okey, malu belajar, malu berada di hadapan. Ni contoh sifat malu. Malu berada di hadapan. Sorry. Tak nak nyala ke? Okey, malu berada di hadapan dalam kelas. Lagi, malu membaca di khalayak ramai. Kemudian, malu ke majlis ilmu. Ini semua malu yang dilarang. Untuk kategori malu belajar. Okey, malu ke majlis ilmu, malu bertanya guru dan malu mendampingi ulama. Boleh tengok juga dekat buku teks muka surat 187. Okey? Jadi ini semua adalah contoh malu yang dilarang. Kita tak boleh malu. Kalau Ustazah suruh baca ayat Quran kat depan, bacalah, jangan malu. Sebab ianya malu yang dilarang. Kalau kita baca salah, Ustazah betulkan, di situ kamu jadi pandai. Kalau kamu diam, tak baca, tak ada siapa betulkan, tak ada siapa tunjuk cara bacaan yang betul, nanti kamu baca salah sampai bila-bila. Jadi jangan malu membaca di hadapan kelas. Okey? Sifat malu yang dilarang yang kedua. Malu melaksanakan perintah agama. Contohnya malu menjadi imam solat. Yang ni janganlah Kalau kita lelaki, tak boleh ada rasa malu yang menghalang kita menolak
bila orang minta kita jadi imam. Tak boleh tau. Ni malu yang dilarang. Kemudian malu berucap di hadapan khalayak. Kemudian malu mengaku ibu yang tua dan miskin. Yang ni tak baik ya. Siapa pun ibu bapa kita kena bangga kerana mereka lah kita ada di sini hari ini. Lagi kalau kita berjaya. Bila kita berjaya di tangan orang tua yang kekurangan, di situlah kita kena bangga dan kita rasa lagilah kita perlu mengangkat kemuliaan ibu bapa kita. Okey, kemudian malu yang ketiga. Malu ketiga yang dilarang ialah malu melakukan kebaikan. Yang ni dia lari sikit kalau kolom yang ni. Okey. Malu melakukan kebaikan. Lari tulisan dia kalau kolom yang ni. Tak tahu kenapa. Malu melakukan kebaikan. Saya type je lah. Ya. Nak bagi jelas dan clear Saya type sekejap. Sorry kalau saya ambil masa. Tapi boleh ikut kan? Malu melakukan kebaikan kamu boleh tulis sendiri. Okey. Tak boleh lah. Dia jam sikit sebab saya share kan. Sebab saya share screen. Okey, tak apalah saya teruskan. Subtajuk 6, hubungan sifat malu dengan iman. Tahap iman. Tahap iman seseorang berkait rapat dengan malu. Orang beriman akan sentiasa bersifat malu yang menepati kehendak syarak dan yang membawa kebaikan. Orang yang beriman akan sentiasa bersifat malu yang bertepatan dengan kehendak agama dan akan sentiasa bersifat malu dengan malu yang membawa kepada perkara-perkara kebaikan. Sifat malu membenteng diri dari melakukan apa? Melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Okey, dengan adanya rasa malu kita akan segan nak melakukan perkara yang Allah murka dan kita akan segan nak meninggalkan perintah Allah. Okey, sub ke-7, kepentingan sifat ilmu. Kepentingan yang pertama, malu melakukan maksiat. Malu melakukan maksiat. Kerana takut dan segan kepada Allah yang Maha melihat. Contohnya, malu berdua-duaan dengan lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ikatan. Yang kedua, kepentingan sifat malu ialah menjadi benteng keimanan untuk menjaga maruah diri daripada terjebak dengan gejala tidak bermoral. Sini isi terjebak. Okey, mengelakkan diri dari bergaul dengan golongan LGBT. Kalau kita malu dengan Allah, kita akan malu nak berkawan dengan mereka. Tapi beza malu nak berkawan dengan tak nak berdakwah. Tu lain Malu untuk melibatkan diri dengan mereka tanpa mengabaikan usaha berdakwah dan menasihati mereka. Okey, kemudian yang ketiga, berlumba-lumba mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Allah.
Kemudian menyerlahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan insan. Nah, itu bila kita bersifat malu, akhlak kita akan cantik dan martabat kita akan terangkat. Ni contohnya menjaga tingkah laku kerana malu pada pandangan Allah dan malaikat kepadanya. Kemudian seterusnya sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat, ya. Orang yang ada perasaan malu yang menebal akan terhindar dari melakukan maksiat. Contohnya, orang ini akan melarikan diri dari suasana dan pergaulan yang sia-sia. Ya, okey. Jadi dah habis tajuk malu. Jadi Ustazah dah sediakan latihan di sini. Sempat salin tak Deni ke sempat print? Deni? Oh, Deni? Ya. Sempat tak salin latihan ni dalam buku? Atau print? Tak sempat? Tak. Tak, Win. Jadi Ustazah nak share terus skema jawapan. Boleh tak salin? Ustazah bagi masa 10 minit. Salin mana yang sempat, ya? Okey, salin sekarang. Okey, Amelia, salin ya. Saya keluarkan sekejap skemanya. Lambat dia keluar. Sabar ya. Dia terhenjot-henjot sebab laptop saya dah panas. Okey. Okey. Jadi saya start present sekarang. Stop sharing. Saya akan present skema. Jadi kamu salin ya. Okey, ni dia. Saya harap dah masuk dalam screen presenting. Okey. Tengah jalan ya. Okey, boleh nampak tak? Amelia, boleh nampak tak? Yang screen yang saya baru share ni. Amelia? Ada tak tu ke malu? Okey di sini ada jawapan. Boleh salin sekarang Maksud malu Ni soalan nombor 1. Nyatakan maksud malu. Ni jawapan dia. Salin saja jawapan ni. Perasaan aib atau tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Okey, dalil nakli berkaitan sifat malu yang ni Sabda Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Yang ni jawapan dia. Ya. Kemudian tentukan kategori malu pada situasi di bawah. Okey. Ahmad melarikan diri dari kumpulan rakan-rakannya yang sedang mengumpat puan pengetua. So kategorinya apa? Malu yang dituntut. Razif tidak mahu membaca petikan jawi di hadapan kelas kerana bacaannya tidak lancar, malu yang dilarang. Kamal berbuka puasa kerana gastrik tetapi tetap bersembunyi di biliknya menikmati makan tengah hari sendirian, malu yang dituntut. Farhan tidak mahu membantu ayahnya bertanyakan arah ke Kuantan kepada orang awam semasa perjalanan mereka sesat menuju ke kolej kakaknya. Ini adalah malu yang dilarang. Untuk malu kategori apa? Malu mengerjakan kebaikan ni jawapan dia Salin yang ni. Kalau dapat print senang isi aja jawapan dekat soalan tu kan.
Okey, kemudian soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat adalah soalan kebat. Terangkan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Pernyataan yang mana? Pernyataan berbunyi, seorang yang beriman kepada Allah akan berasa malu untuk melakukan maksiat. So, ini sebenarnya soalan bertanyakan tentang hubungan malu dengan iman. Okey, hubungan malu dengan iman. Jadi, boleh mula jawab dengan isi. Tahap iman seseorang sangat berkait rapat dengan perasaan malu. Itu isi. Kerana takut akan kemurkaan Allah yang memerhati segala tindak tanduk yang dilakukan. Itu huraian. Oleh itu adalah penanda wacana. Bila ada penanda wacana, bila ada perkataan contohnya, dia akan jadi huraian lengkap. So, ayat ini adalah huraian lengkap. Ayat mana? Ayat, oleh itu orang yang memiliki rasa malu akan menahan diri daripada terjebak dengan perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Okey, kesimpulannya, malu dapat menjadi benteng kepada keimanan daripada melibatkan diri dengan perkara-perkara yang menjauhkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So, lengkap ada isi, ada huraian lengkap dan ada kesimpulan. So, boleh salin jawapan Ustazah ni. Kalau tak sempat, Ustazah akan share nanti dalam grup. Okey, jangan risau. Okey, seterusnya Ustazah nak minta kamu buka buku teks. Buka buku teks dan mari kita tengok ruangan spektrum ilmu. Spektrum ilmu bagi tajuk malu perisai iman cuma ada 2 sahaja. Jadi saya minta Danny dengan Emilia buka mic boleh tak? Boleh tak buka mic? Emilia buka mic. Danny buka mic. Please. Okey. Boleh tengok saya dah share tu. Saya dah share buku teks muka surat 184 dan buku teks muka surat 185. Jadi Danny dengan Emilia, buku teks dah ada kat tepi Danny? 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 Tak ada dah, lari dah. Siapa lari tu? Danny? Danny? Tak ada Okeylah, tak apalah. Kamu follow Ustazah, baca spektrum ilmu yang kedua, yang pertama, spektrum ilmu yang pertama pada buku teks muka surat 184. Tak apalah tak buka mic tapi ikut Ustazah baca Ulang sama-sama dengan Ustazah. Okey Spektrum ilmu yang pertama, muka surat 184 daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal haya'a la ya'ti illa bi khair, muttafaqun alaih. Okey, apa maksud hadis ni? Apa maksud hadis yang diriwayatkan daripada Imran bin Husain ni? Okey, maksudnya ialah sesungguhnya malu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Jadi, apa saja bentuk malu yang menepati syarak akan mengekor di belakangnya perkara-perkara kebaikan. Okey? Seterusnya, spektrum ilmu yang kedua, muka surat 185. Okey. Tengok saya baca, ikut dan ulang sama-sama Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-imanu bid'un wa situna syu'bah. Bid'un wa situna syu'bah. Wal haya'u syu'batum minal iman. Okey, apa maksudnya hadis daripada Abu Hurairah ini? Okey, maksudnya ialah iman itu lebih 60 cabang
Dan malu merupakan salah satu daripada cabang iman yang 60 tu tadi. Malu ada banyak kan? Maaf, iman kan ada banyak cabang. Sabar itu iman, malu itu iman, berakhlak mulia dengan ibu bapa tu iman, berakhlak mulia dengan isteri tu iman. So malu adalah salah satu daripadanya. Bila kita ada sifat malu, bermaksud kita ada memiliki keindahan akhlak. Okey, Ustazah rasa Ustazah dah habis. Ustazah nak remind apakah yang perlu kamu kuasai untuk tajuk malu ni. Pertama ialah pengertian malu. Cukuplah kamu ingat pengertian malu dari sudut istilah. Kemudian dalil nakli, hubungan malu dengan iman, malu yang dilarang, malu yang dituntut, dan apakah kepentingan sifat malu. Okey? Sebelum Ustazah tutup, ada apa-apa nak tanya tak? Ada. Tak ada. Tak ada ya Denny. Okey Denny, kalau ada apa-apa masalah, PM saya ya. Ataupun tanya saja dalam grup WhatsApp. Okey? Okey. Ustazah minta kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey Denny, kita boleh leave meeting ya. Okey, terima kasih ya Denny sebab masuk kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, boleh leave meeting.